Allah maha mendengar, maha melihat, betul. Cuma pendengaran Allah tu macam mana? Mendengar dengan zat ke mendengar dengan pendengaran? Melihat dengan zat ke melihat dengan penglihatan? Kemudian sifat Allah Ta'ala tu, dia bertempek pada zat ke dia bukan bertempek pada zat? Adakah dia itu zat ataupun bukan zat? Kemudian bila Allah SWT bercakap, makhluk tak ada lagi pada waktu tersebut. Macam mana kalam ni? Apa ta'alluq kalam ni? Allah berkuasa tapi makhluk tak ada lagi. Allah mendengar, makhluk tak ada lagi. Ke Allah ni mendengar bila manusia start bercakap? Dia start dah. Dia panjang. Maka dia membawa kepada teori ta'alluqat yang saya sebut semalam. Ta'alluq. Betul tak? Saya sebut pada tuan-tuan untuk tuan-tuan tak faham. Supaya tuan-tuan menjauhi pengajian yang macam ni. Sebab orang tidak akan faham. Kalau dia start belajar akidah mengikut kitab, kan saya dah bagi tahu semalam. Ada orang ARG lah, dia tanya, apakah masalah yang selalu dihadapi oleh orang awam bila dia belajar sifat 20? Betul tak? Saya dah bagi tahu semalam. Apakah masalah yang akan dihadapi oleh orang awam? Dia buat macam pertanyaan lah. Kalau belajar sifat 20, antara banyak benda yang orang sebut ialah kerana bahasanya, kerana istilahnya. Kalau tanya saya, ada banyak benda yang mana tak perlu disebut kepada orang awam. Tapi kalau ustaz-ustaz, bila dia datang ke masjid, dia nak mengajar, dia guna kitab-kitab kecil, sama ada daripada aliran pondok yang telah diterjemah ke bahasa Melayu, ataupun yang ditulis dalam bahasa Melayu lama tu satu. Kemudian ataupun kalau budak-budak yang mengaji di madrasah yang guna kitab bahasa Arab yang kecil-kecil, yang bawah-bawah ni, mereka mula disenakkan dengan perbahasan-perbahasan ini. Jadi manusia akan jadi macam stres, akan jadi serabut. Orang awam ni tuan-tuan, kita tak tahu dia dengar berapa puluh tahun dah kehidupan. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Betul tak? Dan benda tu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Tetapi tiba-tiba bila dia start nak belajar ilmu akidah, apa yang berlaku? Allah maha mendengar, maha melihat, betul. Cuma pendengaran Allah tu macam mana? Mendengar dengan zat ke mendengar dengan pendengaran? Melihat dengan zat ke melihat dengan penglihatan? Kemudian sifat Allah Ta'ala tu, dia bertempek pada zat ke dia bukan bertempek pada zat? Adakah dia itu zat ataupun bukan zat? Kemudian bila Allah SWT bercakap, makhluk tak ada lagi pada waktu tersebut. Macam mana kalam ni? Apa ta'alluq kalam ni? Allah berkuasa tapi makhluk tak ada lagi. Allah mendengar, makhluk tak ada lagi. Ke Allah ni mendengar bila manusia start bercakap? Dia start dah. Dia panjang. Maka dia membawa kepada teori ta'alluqat yang saya sebut semalam. Ta'alluq. Betul tak? Saya sebut pada tuan-tuan untuk tuan-tuan tak faham. Supaya tuan-tuan menjauhi pengajian yang macam ni. Sebab orang tidak akan faham. Saya pun tak faham. Selalu kena maki dalam kelas. Tak adalah kena maki, selalu kena marah. Kalau ta'alluqat ni hari-hari kena tanya dalam kelas. Ta'alluq sifat kudrah apa? Ta'alluq sifat iradah apa? Ta'alluq sifat kalam apa? Ta'alluq sifat sama apa? Ta'alluq sifat basar apa? Sampai dulu saya pernah dengar satu orang ustaz tu, dia mengajar di masjid lah. Dia kata Allah bukan berkata-kata, Allah mempunyai sifat perkata. Kata menatang apa pula? Dia kata Allah tak berkata-kata. Dia kata Allah mempunyai sifat perkata. Kalau dia kata berkata-kata, maksudnya macam kita lah, sekejap cakap, sekejap tak cakap. Betul tak? Padahal itu ialah mazhab salaf. Takallama bima sya' mata sya'. Allah boleh bercakap apa yang Allah suka, Allah nak sebut apa yang Allah nak sebut, dengan siapa yang Allah nak bercakap, bila masa Allah nak cakap. Tapi dia kata kita tak boleh kata Allah berkata-kata. Kalau boleh tak boleh cakap apa Allah sebut. Nampak tak? Tetapi dia kata Allah ada sifat perkata. Sifat perkata ni, kalau kita terjemah mudah, ialah kemampuan untuk bercakap. Yalah. Nampak tak? Kita tak nafikan Allah mampu untuk bercakap. Kita kata Allah ada sifat berkata. Tetapi dalam masa yang sama, Allah berkata-kata bila masa Allah nak berkata-kata. Betul tak? Jadi tuan-tuan, bila orang ilzam, orang corner mereka, contohnya, adakah Allah SWT sentiasa bercakap dengan Nabi Musa? Tidak. Nah, Allah SWT dalam zahir Quran bercakap dengan Nabi Musa bila tuan-tuan? Bila Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina tu. Betul tak? Ataupun pergi ke Wadi Mubarak tu. Betul tak? Jadi sekarang orang akan tanya, pada waktu tersebut Allah bercakap dengan Musa ke tak? Mesti dia kata kena bercakap dengan Musa. Cuma orang akan tanya lagi, bercakap macam mana? Ada suara didengari ataupun tidak?
Mu'tazilah kata ada suara yang didengari, tetapi suara itu makhluk, Allah cipta. Allah cipta kat pokok, Allah cipta kat batu, itu cerita lain. Nabi Musa dengar suara dan suara itu makhluk. Ahli sunnah dia kata suara Allah bukan makhluk. Salah dia kata Allah bercakap dengan suara yang didengari dan suara itu tidak menyerupai suara makhluk. Macam mana? Wallahu alam. Saya tidak bersama dengan Nabi Musa masa tu. Tetapi bila kita cakap macam ni, Asy'ariyah akan kafirkan kita dalam kes ni. Masalah saut dan juga harf ni, Asy'ariyah akan kafirkan kita dalam masalah. Sebab nanti kita akan sampai bab ni panjang tuan-tuan. Tetapi saya nak bagi tahu bahawasanya Nabi Musa bercakap dengan Allah pada waktu tersebut. Mu'tazilah kata Allah bercakap dengan Nabi Musa, tetapi Allah cipta suara. Suara tu makhluk. Asy'ariyah dia kata Allah bercakap dengan Nabi Musa, tapi bukan melalui suara yang didengari. Jadi bila bukan melalui suara yang didengari, bercakap macam mana? Last sekali mereka akan kata Allah campakkan maklumat tersebut ke dalam hati Nabi Musa. Jadi tidak berlaku percakapan yang hakiki lah pada kita. Sedangkan dalam Quran sebut wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah SWT telah bercakap dengan Musa dengan percakapan yang hakiki. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab, masdar muakkid ni, masdar kata terbitan yang mana menguatkan kata perbuatan di hadapan wa kallama, dan Allah SWT telah bercakap dengan Musa taklima, dengan satu percakapan, iaitu percakapan hakiki, kalam hakiki. Dan kalam hakiki ialah kalam yang mana ada suara yang didengari. Kalau tak, ia tidak dinamakan sebagai kalam hakiki. Jadi tuan-tuan, pusing, itu timbulnya isu kalam nafsi. Kalam nafsi itu ialah Allah SWT ada sifat perkata. Betul tak? Ada sifat perkata. Saya bagi tahu pada tuan-tuan bukan untuk tuan-tuan faham. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan betapa benda yang pada asalnya mudah, dia telah menjadi terlalu payah apabila kita mula mengaji benda tu. Bukan mengaji ni makin faham, mengaji makin tak faham. Sedangkan dulu, tuan-tuan, wallahi, kalau kita membesar dengan ayat Quran, membesar dengan hadis, kita tidak akan tanya panjang. Betul tak? Jadi bila keadaan macam tu, saya nak sambung sikit lagi. Bila dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni bercakap, Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat perkata, sifat qadimah, sifat yang azali dulu lagi. Jadi adakah, bila orang tanya adakah Allah bercakap dengan Musa alaihissalam sepanjang masa sehinggalah Musa dilahirkan, tak tahu berapa ribu tahun, puluh ribu tahun. Jadi mereka kata ada satu benda yang nama ta'alluq. Ta'alluq ni, teori ta'alluq ni ialah perkaitan antara Allah yang qadim dengan makhluk yang baru. Bagaimana bila Allah bercakap, tuan-tuan, orang gila je tuan-tuan bercakap tak ada makhluk ni. Bukan, orang gila je bercakap tak ada audience kat depan ni. Betul tak? Jadi adakah Allah Ta'ala bercakap tak ada makhluk kat depan dia? Kalau kita kata Allah bercakap ada makhluk kat depan dia, macam ada dua apa? Ada dua Tuhan yang lama, yang qadim. Jadi untuk lari daripada semua benda tu tuan-tuan, dia kata tak, ni ada ta'alluq. Ta'alluq dia apa tuan-tuan? Ta'alluq suluhi qadim. Allah Ta'ala mampu bercakap, tetapi bila wujud makhluk, barulah kalam Allah itu akan didengar oleh Musa, yang dinamakan sebagai tanjizi hadith. Jadi tuan-tuan pun tak faham, saya pun tak faham. Saya boleh cakap sebab saya hafal, bukan maksud saya faham. Kita jawab biasa, kita hafal lah benda tu. Ta'alluq sifat kalam macam ni, ta'alluq sifat qudrah macam ni, ta'alluq sifat iradah macam ni. Kita boleh hafal lah benda tu. Dapatlah akidah tinggi tuan-tuan. Tak, 90 lebih biasa. Akidah syairah jangan main-main. Biasa jalan tauhid 90 lebih juga. Tapi bila kawan-kawan tanya saya, kamu jawab akidah ni apa? Saya jawab berdasarkan soalan pemeriksa, bukan berdasarkan akidah saya. Boleh tak gitu? Kira munafik. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan bahawasanya banyak benda yang disampaikan kepada orang awam yang sepatutnya orang awam okey, mereka jadi tak okey bila mula mengaji di masjid. Hatta di masjid. Sebab akal orang awam tidak boleh terima tuan-tuan. Saya ni, saya taklah kata saya cerdik, tapi antara top student. Tapi bila sampai kepada bab-bab ilmu kalam, mantik ni, tak tahu berapa puluh kitab dah belajar. Tetapi syakal dengan darab qiyas iqtirani sampai hari ni pun bengong. Tak boleh ingat dengan elok. Qiyas istithnai, dah ainul muqaddim yuntij ainut tali. Ainut tali la yuntij syai'an. Naqidul muqaddim la yuntij syai'an. Naqidut tali yuntij ainul naqidul muqaddim.
Ini semua istilahat. Padahal benda senang je. Kalau kita bercakap dengan bahasa orang yang berakal, yang biasa, orang boleh faham. Tetapi ada orang, sebagaimana kita nukil daripada Al-Qurtubi semalam, dia suka guna perkataan-perkataan, istilah-istilah yang dia sekali nampak rare. Dia nampak macam alim, bercakap dengan istilah-istilah yang power-power ni. Padahal benda simple je. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kita kekallah di atas akidah Ajaiz Naisabur. Sebagaimana kata Imam Al-Haramain rahmatullahi alaih, aku nak mati di atas akidah orang-orang awam di Naisabur. Tetapi ada orang takwil lagi, dia kata, ahli Naisabur, awam Naisabur masa tu bukan awam macam kita bodoh piang tak tahu apa ni. Dia kata awam Naisabur masa tu, awam Naisabur lah. Maksudnya Naisabur ni kan satu tempat qaidatul ilm, satu bandar kawasan yang penuh dengan para ulama. Dan dia kata macam tu pula. Sebab tu saya kata menjawab ni tak akan habis sampai bila-bila. Kalau Baghdad dia punya tukang kayu pun tak boleh bahas tentang istisna muttasil, istisna munqati'. Sebagaimana cerita yang ma'ruf, ada satu orang alim di Baghdad, tak silap saya dia bermazhab Maliki, tapi orang tak ambil tahu sangat pasal dia, orang tak percaya pasal dia. Orang tak tolong untuk sempurnakan keperluan dia. Dia sibuk dengan ilmu, belajar, mengajar. Jadi dia tak sempat lah nak bekerja dan semua orang. Dia nak keluar daripada Baghdad. Habis bila dia nak keluar daripada Baghdad, dia jumpa dua tukang kayu ataupun pengutip kayu, mereka duk bahas berkaitan dengan istithna muttasil munqati'. Dia kata aku tak nak keluar daripada Baghdad. Kalau tukang kayu dia pun cakap pasal ilmu, nescaya aku inilah tempat yang baik. Jadi mereka takwil macam tu pula. Bila mereka kata Imam Al-Haramain nak mati di atas akidah Ajaiz Naisabur, orang-orang tua ataupun orang-orang awam Naisabur, mereka kata Naisabur yang macam mana? Bukan Naisabur yang macam kita hari ni. Orang baca alif bata pun tersekat-sekat. Jadi mereka nak kata juga macam-macam mana pun kena mengaji juga ilmu kalam ni walaupun sedikit. Jadi apa yang mereka kata, jawapan yang mereka bagi sebenarnya adalah bertentangan dengan realiti apa yang disebut oleh Imam Al-Haramain, Imam Al-Razi. Bila mereka nak mati, mereka kata dia menyesal. Kan? Mereka kata aku baca dalam isbat ayat Allah Subhanahu Wa Taala macam ni. Aku baca berkaitan dengan nafi ayat Allah Subhanahu Wa Taala macam ni. Itulah tuan-tuan akidah orang-orang awam Naisabur. Berpada dengan apa yang ada dalam Al-Quran, berpada dengan apa yang ada dalam sunnah. Apa sahaja, kan kita belajar akidah tahawiyah, dia kata apa sahaja yang datang dalam kepala kita berkaitan dengan sifat Allah, kita cuba bayangkan dan seumpamanya, ataupun kita tak cuba, dia datang, kita ketahuilah bahawasanya itu bukan Allah. Bas hujan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar dan juga Maha mengetahui.